Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton Salam Kenal Selamat Petang. Jadi terima kasih kerana menonton FB Live bersama Warhamna. Jadi saya Puan Izlina. Jadi terima kasih kami buat FB Live ni minggu demi minggu untuk memberikan macam informasi. Jadi minggu lepas kita dah bersama dengan Dr. Rohaizat. Jadi siapa yang join. Jadi dan tak lupa juga saya nak ucapkan salam Ramadan yang ke-26 hari ini. Alhamdulillah tinggal lagi 4 hari je lagi untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Walaupun dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan kita dibenarkan hanya menyambut Hari Raya dalam 1 hari sahaja. Okay? Dan sebagaimana yang Dr. Haizat kongsikan minggu lepas, di mana 3 perkara penting yang kita kena buat semasa sekarang ni dan juga semasa Hari Raya Aidilfitri ialah pertama kita kena menjaga social distancing ataupun jarak 1 meter. Dan walaupun yang dibenarkan, bilangan orang yang dibenarkan ialah dalam 20 orang, tapi melihat kawasan dan macam mana pergerakan semua sekiranya macam kawasan yang sempit, jadi memang lebih kurang orang lebih baiklah saya rasa sebenarnya kita kena menjaga social distancing. Okey, dan yang kedua ialah selalu mencuci tangan. Dan pesan Dr. Haizat juga bukan tak cukup dengan hanya mencuci tangan, tapi kita juga kena jaga kebersihan diri, kebersihan kawasan, kebersihan rumah dan juga kebersihan macam bilik air semua. Jadi kita jaga kebersihan kawasan kita sekeliling. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk pakai mask. Jadi untuk mengelakkan sebab kuman COVID-19 ni boleh berpindah melalui macam air liur kan kita tahu. Jadi kita memakai topeng muka insya-Allah. Jadi dan tahun ni minta maaf anak-anak semua, kita tak ada lagi, kalau boleh elakkan, Dr. Haizat pesan elakkan untuk kita bagi sampul raya semua, kalau boleh kita transfer online sahaja, kita transfer duit raya secara online, lebih selamat untuk mengelakkan kerana vaksin COVID-19 ni masih belum ditemui. Jadi kita kena sangat berhati-hati ya, jadi supaya mengelakkan merebaknya kuman COVID-19. Okey, dan pada hari ini dan tak lupa juga saya masih nak mengucapkan terima kasih kepada semua all the frontliners, semua barisan hadapan, the medical team, polis, askar semua yang bertunggus lumus menuruni macam untuk bertunggus lumus bertugas untuk mengurangkan wabak COVID-19 ni. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan pada hari ini kita sangat bertuah kerana kita nak kongsikan mengenai apakah impak COVID-19 ni terhadap ekonomi Malaysia. Macam yang kita tahu telah lama kita berlangsung PKP ni dan ada sektor-sektor ekonomi yang baru mula dibuka. Jadi kita nak tengok, jadi kita bersama dengan Ketua Penyelidik Ekonomi, jadi kita nak tahu apakah macam impak COVID-19 ni terhadap ekonomi Malaysia. Jadi saya akan menjemputkan Puan Shazma Juliana bersama-sama kita pada petang ni. Okay, Assalamualaikum Puan Syaz. Waalaikumsalam. Okay, so saya perkenalkan diri, Puan Syaz ni ialah rakan se-universiti saya. So terima kasih kerana menerima jemputan daripada Warhamna. Sama-sama. Okay, Puan Syaz ialah selamat puasa. Lagi 4 hari je lagi. Salam 26 Ramadan. Okay, Puan Syaz. Okay, Assalamualaikum. Okey, apa khabar Puan Syaz? Okey, jadi Puan Syaz adalah rakan se-universiti saya. Jadi Puan Syaz ialah Ketua Penyelidik Ekonomi TA Securities. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan apakah impak COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Jadi apa khabar Puan Syaz? Alhamdulillah, baik. Macam mana keadaan masa PKP ni? Puan Syaz di rumah Ya, minggu ni saya bekerja dari rumah.
Okay. So Puan Syaz, macam sekarang ni kita masih lagi dalam PKPB, maknanya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, belum habis lagi sampai 9 Jun kan. Jadi dah lama dah kita berpanjangan PKP daripada PKP 1, PKP 2 dan sampai sekarang ni masih PKPB. Jadi pada pandangan Puan, bagaimanakah situasi ekonomi Malaysia sekarang ni kesan daripada COVID-19 dan PKP yang berpanjangan sampai 9 Jun. Jadi silakan Puan. Okey, saya suka bercakap dari segi statistik untuk support saya punya argument. Okey, kalau kita lihat pada KDNK negara Malaysia untuk suku tahun pertama yang diumumkan baru-baru ni, kita masih lagi mencatatkan pertumbuhan KDNK yang positif, keluaran dalam negara kasar ataupun dalam English GDP. Yang mana KDNK meningkat sebanyak 0.7% berbanding pada suku tahun pertama tahun lepas. Kalau nak dibandingkan kadar ni dengan negara-negara serantau seperti negara Thailand dan Singapura, yang mana KDNK negara mereka mencatatkan penguncupan ekonomi. Kita macam saya cakap tadi, kita masih lagi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Tapi suka saya ingatkan bahawa 0.7% tu adalah kadar yang terendah sejak krisis kewangan dunia pada tahun 2009. So saya lebih risau akan kepada prospek pertumbuhan ekonomi untuk suku tahun kedua dan juga yang masa-masa akan datang. Sebab PKP ni bermula pada 18 Mac 2020. Suku tahun pertama masa tu Januari sampai Mac. Maknanya dia punya impact ni, kesan PKP ni akan memberi kesan yang lebih besar pada suku tahun kedua dan yang akan datang. Dalam masa PKP ni, full PKP ataupun full lockdown, hanya 48% daripada aktiviti ekonomi yang dibenarkan beroperasi. Only essential services are allowed to operate during that time. Okay, kalau dari segi kehilangan adalah dianggarkan untuk sehari dalam PKP, kita kerugian sebanyak 2.4 RM bilion. Itu untuk satu hari. Satu hari banyak. Kalau Puan Izzy tengok pada satu fasa PKP, yang mana satu fasa tu selalunya 14 hari. So bila you kali 2.4 bilion, you kali dengan 14 hari. Untuk satu fasa PKP ni, anggaran kerugian adalah lebih daripada 30 bilion. So you bayangkan kita ada berapa banyak fasa. Okey, dalam PKP bersyarat, mungkin lebih daripada 48%. Maknanya sedikit demi sedikit kerajaan membenarkan setengah aktiviti ekonomi beroperasi semula, tapi dia ada panduan dan ada SOP dia sendiri. Okey, kalau nak cakap dari segi impact, sektor apa yang paling terkesan? Saya rasa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Puan Syaz, ditambah tadi kan, kasih atas soalan yang pertama tadi, jadi ditambah dengan faktor-faktor sampingan seperti penurunan harga minyak yang mendadak, lepas tu pandemik COVID-19 ni, jadi di seluruh dunia apa sektor yang paling terkesan di dalam situasi ni? Mana sektor yang paling terkesan? Okay, yang pertama saya nak sentuh dari segi penurunan harga minyak. Okey, disebabkan COVID-19 ni, dia akan menyebabkan pengurangan permintaan. Dalam masa yang sama, kita ada lebihan penawaran. Maknanya demand turun, supply kita naik. So keadaan ini telah menyebabkan harga minyak mentah menurun daripada saya rasa tahun lepas dalam $60 setung kepada sekarang dalam lingkungan 20 ke 30 US dollar setung. Saya rasa paras yang paling rendah untuk tahun ni kita pernah catatkan dalam 19, tak silap saya, 19 US dollar setung. Okey, dari segi impact kepada pendapatan ekonomi, setiap satu kejatuhan atau penurunan dalam harga minyak mentah 1 US dollar, kita akan kerugian pendapatan sebanyak 300 juta. Tapi kalau saya ambil kira dari segi royalty, dari segi cukai dan lain-lain faktor, kerugian ni boleh meningkat kepada 700 kepada 800 juta
untuk setiap satu kehilangan dalam harga setiap satu US dollar kehilangan dalam harga minyak mentah. Ya. So you boleh bayangkan tak Puan Izzy, dari dulu 60 lebih, 50, 60, tiba-tiba sekarang dalam 20 ke 30. 20. Berapa banyak kerugian lah. Jadi tambahan pula adalah income kita menyusut sebabkan economic activity kita kurang memberansangkan. Dalam masa yang sama kita juga ada peningkatan perbelanjaan. Untuk menangani kesan COVID-19, kerajaan telah mengumumkan pakej prihatin yang bernilai sebanyak 260 bilion. Sangat besar. Walaupun saya rasa bagus, tapi kesan terhadap dasar fiskal negara pun ada juga impact. Saya rasa baru-baru ni Menteri Kawanan kita menganggapkan bahawa fiskal defisit negara akan meningkat hampir 5% daripada KDNK kita, negatif 5%, berbanding pada negatif 3.4% yang dicatatkan pada tahun lepas. Kalau ikut anggaran saya rasa lebih daripada tu kot kalau tengok pada situasi ekonomi sekarang. So kesannya para pelabur akan mengambil sifat lebih berhati-hati. Mereka nak pelabur tapi mereka melihat prospek ekonomi yang kurang merangsangkan, mereka kata okay, let's stay put on hold for a while. Dari segi kesan kepada sektor, saya rasa semua sektor ni terkesan. Macam saya kata tadi, semasa PKP hanya 48% daripada aktiviti ekonomi yang dibenarkan beroperasi. Semualah akan terkesan. Maknanya kalau yang paling terkesan tu yang mana, macam daripada segi contohnya macam kita mengharapkan lebih pada macam sektor macam harga minyak tadi kan jatuh semua, jadi adakah macam keseluruhan ekonomi tu akan terkesan secara keseluruhan maksudnya? Ekonomi memang akan terjejas secara keseluruhan, tapi kalau kita nak tengok daripada sektor mana, saya rasa adalah sektor perkhidmatan. Sebab sumbangan sektor perkhidmatan terhadap KDNK negara adalah lebih daripada 56%. So bawah sektor perkhidmatan ni dia ada banyak. Selain daripada makanan, minuman, salah satunya adalah sektor pelancongan. Kalau nak diikutkan, tahun 2020 adalah tahun melawat Malaysia, betul tak? Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, macam mana you nak promote orang semua datang ke Malaysia untuk melancong? Kita pun tak boleh melancong. Kita pun tak boleh keluar, orang luar pun tak boleh datang. So terpaksa ditangguhkan. So daripada sudut sektor aviation juga terjejas. Orang semua kalau nak beli harga tiket saya rasa sekarang sangat mahal sebab sebab dah ada langkah-langkah SOP yang mereka patuhi. So macam saya kata tadi, sektor dalam banyak-banyak sektor saya rasa sebenarnya semua. Tapi saya lebih suka melihat daripada impact pada sektor perkhidmatan. Okey, terima kasih Puan. Jadi kita dalam page Warhamna ni, jadi boleh macam like dan share, dan kalau ada soalan boleh letakkan macam di ruang komen. So untuk macam tanya-tanya soalan kepada pakar ekonomi kita lah, bersama kita ialah Puan Syaz, Ketua Penyelidik Ekonomi TA Securities. Okay, jadi Puan dah kata tadi maknanya kebanyakan sektor tu terjejas. Jadi Menteri Kanan Ekonomi baru ni Saudara Azmin, dia ada menyebut tentang industri perlu rethink, reinvent dan revitalize dengan persekitaran new normal lah, sebab sekarang ni semua kena new normal. Daripada pandangan Puan, macam mana sektor ekonomi ni boleh bangkit pasca COVID-19 sekarang ni? Macam mana diorang boleh bangkit untuk pasca COVID-19? Okay, kalau kita nak cakap, saya selalu sering lah orang tanya saya, kita ni boleh balik kepada pertumbuhan ekonomi sebelum mengalami COVID-19. Saya rasa sangat susah. Selagi vaksin belum ditemui, kita terpaksa menjalani atau mengadaptasi kehidupan a new normal. Sebagai contoh, saya rasa macam saya bekerja dari rumah. So sistem work from home sekarang dikira sebagai a new normal. Betul. Dan untuk para pekerja yang lain ataupun untuk rakyat Malaysia yang lain, saya rasa ini adalah masa yang sangat sesuai untuk mereka meningkatkan skill kemahiran masing-masing. Saya ambil contoh yang paling mudah untuk PKS. Katalah orang tu dia jual makanan dulu, membuka gerai di tepi jalan. So sekarang mereka perlu mencari jalan bagaimana cara untuk memasarkan produk makanan mereka. Mungkin melalui platform digital. Sekarang kan banyak FB
bazar-bazar yang online ni kan. Online. So mereka perlu lebih kreatif. Macam mana cara untuk menjana pendapatan. Mereka tak boleh terlalu bergantung kepada bantuan daripada kerajaan. Jadi maknanya macam kena kreatif lah, maknanya new normal ni macam untuk menggalakkan ekonomi. Dan ada yang mengatakan ada 3 industri lah, maknanya satu yang terjejas langsung macam Puan cakap di sektor ekonomi, maknanya daripada segi pelancongan, daripada segi aviation. Yang kedua ialah kena ubah cara. Macam kami pihak keuangan pun antara yang ubah cara lah, ataupun macam restoran dah tak boleh macam berurusan secara terus, so kita buat online. Dan yang ketiga ialah memang secara digital lah, maknanya secara digital tu akan merancakkan ekonomi. Maknanya kita nak supaya PKS macam Puan cakap tadi, bisnes-bisnes ni rancak buat ekonomi, betul Puan Okey, Ya, jadi berapa lama Puan rasa tempoh macam recovery ataupun tempoh untuk keadaan ekonomi ni kat Malaysia, macam kita kata kalau tak kembali balik asal sebelum COVID-19 ni at least macam stable, dan untuk dalam daripada keadaan ekonomi yang tak menentu ni, dan apakah macam nasihat Puan kepada macam seluruh rakyat Malaysia sekarang ni? Silakan Puan. Okay, kalau nak cakap berapa lama tempoh recovery ni, susah saya nak cakap. Macam saya kata tadi, selagi kita tak jumpa vaksin, selagi tu kita akan terpaksa mengadaptasikan kehidupan new normal. So untuk kita kembali kepada ekonomi yang sebelum ni, saya rasa kita perlu bekerja lebih keras. Aktiviti ekonomi terpaksa meningkat sebanyak 2 atau 3 kali ganda. Which is saya rasa kalau lihat pada prospek ekonomi sekarang ni, sangat sukar lah saya boleh kata. So sekarang ni yang saya boleh lihat, saya mengharapkan bahawa pertumbuhan ekonomi yang lebih memberangsangkan pada setengah tahun kedua tahun ini dan juga pada tahun hadapan. Macam saya cakap tadi, kerajaan telah mengumumkan langkah-langkah fiskal dan juga monetary policy untuk menolong rakyat menangani kesan daripada wabak COVID-19 ni. Macam saya kata, kerajaan kata okey, kita dah tak perlu bayar pinjaman selama 6 bulan. Kadar caruman KWSP juga dikurangkan. Tapi adalah optional lah yang kadar caruman KWSP ni. Kemudian kita punya kadar dasar faedah pun semakin kurang pada paras popular, pada paras 2%. Ni kadar yang paling rendah lah setakat ini. So saya rasa dalam masa ini sebagai rakyat yang bijak, saya sarankan bahawa mereka patut mengambil peluang untuk meningkatkan kadar simpanan. Saya pernah baca satu kajian daripada Bank Negara, tak silap saya, untuk seorang tu sustain dalam waktu keministan ni, mereka perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan. Kalau you punya perbelanjaan setiap bulan adalah 1,000, you patut ada simpanan sebanyak RM6,000. 6 bulan. Paling minimum lah Puan paling minimum. Kalau lebih tu lagi bagus lah kan. Tapi masuk berikutan daripada langkah-langkah yang macam saya sebutkan tadi. So semua orang patut mengambil peluang yang ada untuk meningkatkan kadar simpanan. Belanja dengan lebih berhemah, jangan ikut nafsu, ikut keperluan. Tak boleh shopping online sangatlah kan. Jangan. Boleh tu boleh, macam saya kata ikut keperluan. Baju raya jangan sampai 30 pasang kan. Aduh, satu hari je raya Puan. Satu hari je. Okey, jadi memang maknanya tempoh recovery tu tak dapat kita anggarkan ke? Macam mana, adakah macam tahun depan macam lebih positif ke macam ni Puan? Macam ada tempoh recovery maknanya, ataupun adakah sehingga betul-betul vaksin tu dijumpai? Okey, kalau saya nak cakap pada KDNK negara, saya lihat saya boleh kata V-shaped recovery. Maknanya suku tahun pertama kan 0.7%. Suku tahun kedua saya menganggapkan pengucupan ekonomi yang sangat ketara. Untuk suku tahun ketiga mungkin kita lihatlah ada some improvement, dan untuk suku tahun keempat kita akan lihat pertumbuhan ekonomi yang lebih memberangsangkan. Sebab saya lihat kesan daripada langkah-langkah yang diumumkan kerajaan akan lebih dirasai pada setengah tahun kedua berbanding pada suku kedua. Sebab bila kerajaan umum, you bukan boleh terus
dapat manfaatnya hari itu juga. Dia punya manfaat dia untuk bulan-bulan yang akan datang. So kalau kita lihat pada kebanyakan unjuran bagi negara Malaysia untuk tahun 2021 adalah sangat tinggi berbanding penguncupan ekonomi yang dijadikan untuk tahun ini. Maknanya lebih baik mungkin pada 2021 lah Puan, maknanya lebih baik. Jadi adakah akhir sekali macam mana Puan rasa pada pendapat Puan untuk merancakkan ekonomi ni, jadi apakah macam yang perlu dibuat, rakyat Malaysia perlu buat untuk merancakkan ekonomi ke arah ekonomi yang lebih baik? Silakan Puan. Macam saya kata tadi, kita perlu berfikir luar kotak. We have to think out of the box. Kita perlu lebih kreatif, kita perlu tingkatkan skill kemahiran. Kalau dulu kita semi skill, sekarang kita patut mempunyai skill kemahiran yang lebih tinggi. Sekarang ni ada banyak cara untuk kita membuat pemasaran. Macam saya kata, platform digital ni sangat luas. Kita perlu mengambil peluang-peluang yang ada. Bantuan telah diberikan. Saya rasa sepatutnya tidak ada masalah kalau kita, macam saya katalah, kalau kita berfikiran lebih kreatif dan mempunyai skill kemahiran yang lagi tinggi. Okey, terima kasih Puan. Thank you Puan Syaz for your time tu semua. Macam saya suka nasihat Puan tadi, berbelanja ikut keperluan. Lepas tu kita kena tingkatkan simpanan dan fikir di luar kotak untuk kita merancakkan industri supaya kita, dan platform digital tu sangat luas. Betul tak Puan kan? Macam boleh buat marketing cara digital tu semua. Terima kasih banyak atas masa Puan. So far tak ada apa-apa soalan. Kalau ada soalan boleh dimasukkan dalam Facebook page kita dan kita boleh suarakan pada Puan Syaz selepas ni. So saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Raya Puan Syaz. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. So insyaAllah tak boleh visit-visit nanti kita lepas habis COVID. Video call saja. Video call online Zoom. Okay, terima kasih Puan Syaz. Thank you. Thank you for your time. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, jadi terima kasih kepada Puan Syaz tadi yang berkongsi mengenai macam mana keadaan ekonomi dan memang tidak begitu memberangsangkan, tetapi ada harapan di mana untuk kita membuat berfikiran luar kotak untuk kita macam lebih menggunakan platform digital dan juga kita perlu, saya suka menggandakan beliau mengatakan iaitu perlu untuk berbelanja mengikut keperluan dan meningkatkan simpanan. Jadi izinkan saya untuk membuat perkongsian di mana ini adalah statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia yang membuat statistik semasa COVID-19 ni, di mana tempoh simpanan keuangan rakyat Malaysia ramai yang bawah kurang 1 bulan dan ramai yang di bawah 2 bulan, dan hanya kebanyakannya lebih tak ramai yang melebihi 6 bulan. Jadi kalau mengikut perkongsian Puan Syaz tadi, adalah lebih baik kita dapat membuat simpanan lebih daripada 6 bulan. Jadi kebanyakannya hanya kurang daripada 1 bulan sehingga 2 bulan, dan yang paling kalau tu pekerja JLC dan ni ialah sehingga 4 bulan. Jadi kalau nasihat Puan Syaz tadi adalah lebih baik kita membuat simpanan sampai melebihi 6 bulan. Jadi saya nak jemput saya punya assistant sales manager Cik Najib yang menjaga branch untuk Shah Alam, di mana kita akan berkongsi mengenai apakah plan simpanan yang kita boleh galakkan untuk rakyat Malaysia membuat simpanan dengan kita seperti yang dinasihatkan oleh pakar ekonomi tadi Puan Syaz. So saya jemputkan Cik Najib. Okay, Assalamualaikum Cik Najib. Okay, Assalamualaikum. Salam ya Puan Zina. Okay, so tadi kita dah dengar perkongsian daripada Puan Syaz di mana keadaan ekonomi diakibatkan daripada PKP dan PKPB yang berpanjangan ni, Malaysia actually kerugian sehari untuk PKP tu 2.4 bilion sehari. So bayangkan dah berapa hari dan kita masih lagi dalam PKPB sehingga 9 Jun. Jadi banyak kerugian dan beliau menggalakkan macam untuk sektor ekonomi supaya macam lebih rancak semua, dan beliau juga menggalakkan rakyat Malaysia untuk berbelanja, berhemah dan juga untuk tingkatkan simpanan. Jadi maybe Cik Najib boleh kongsikan, macam kita adalah daripada Warhamna ni, Syarikat Perunding Kewangan Islam. Jadi kita menggalakkan supaya rakyat Malaysia ni ada plan simpanan. Jadi boleh Cik Najib kongsikan macam apa plan simpanan
perkembangan yang kita ada untuk bersama-sama untuk dikongsikan bersama rakan-rakan di luar sana. Jumpa kan? Okey, terima kasih Puan Izlina. Secara kasarnya medium simpanan rakyat Malaysia ni adalah melalui akaun simpanan bank, fixed deposit, tabung haji, simpanan melalui unit amanah seperti ASB dan unit trust, dan kita juga ada plan dana hibah tunai. So terdapat beberapa perbezaan yang ketara di antara simpanan melalui akaun bank dan instrumen-instrumen simpanan lain berbanding dengan plan dana hibah tunai. Di mana yang pertama, akaun-akaun lain akan dibekukan apabila pemegang akaun meninggal dunia. Dan ini memerlukan masa yang lama bagi waris untuk membuat tuntutan pengeluaran. Walau bagaimanapun, bagi plan dana hibah tunai, ia tidak dibekukan kerana mempunyai penama yang berhak mendapat jumlah simpanan dan hibah tersebut dalam masa 14 hari. Dari segi dividen pula, plan dana hibah tunai mengunjurkan pengagihan dividen kepada peserta di antara 6 hingga 8%, iaitu lebih tinggi daripada instrumen akaun bank, FD dan tabung haji. Plan dana hibah tunai juga menggunakan kaedah hibah bersyarat di mana pemegang polisi mesti meletakkan penama sewaktu membuat pendaftaran polisi. Oleh yang demikian, jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal, penama akan mendapat hibah yang dibuat oleh peserta dalam masa 14 hari. Berbanding akaun bank dan fixed deposit, tiada penama ke atas simpanan dan simpanan akan dibekukan. Dan jika kita lihat kepada akaun ASB, tabung haji dan unit trust, penama di sini hanyalah pentadbir sahaja. So ada perbezaan ya. Di dalam ASB, tabung haji dan unit trust, penama di sini hanya pentadbir sahaja, maka ia akan tertakluk kepada faraid. Manakala bagi plan hibah tunai, penama di sini adalah orang yang akan menerima hibah. Dan jika kita lihat kepada ASB dan tabung haji, ada certain fee yang akan dikenakan kepada waris yang akan mengeluarkan hibah. Okay. Dan yang terakhir, plan dana hibah tunai menyediakan perlindungan asas kepada peserta jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal tetapi tidak terdapat di dalam mana-mana instrumen simpanan lain. Ringkasnya, plan dana hibah tunai mempunyai ciri-ciri khas seperti akaun tidak dibekukan, memberi pulangan yang agak stabil, penama akan mendapat hibah dalam masa 14 hari serta menyediakan perlindungan asas iaitu kematian atau hilang upaya kekal kepada peserta. So poin yang penting kat sini adalah perlunya ada diversification dalam membuat simpanan, iaitu pelbagaikan medium simpanan. Jangan letak semua simpanan dalam satu basket dan buatlah pembandingan yang dengan bijak untuk memastikan kita dapat maximize benefit dari simpanan yang dibuat. Okay, next slide. Okay, ini ada perbandingan di antara akaun bank dan dana hibah tunai. So let's say kita ambil secara bulanan kita membuat simpanan sebanyak RM200. So kalau kita tengok dari segi dividen, tiada tetapan dividen yang diletakkan di dalam akaun bank, tetapi bagi dana hibah tunai ada indicative rate about 6 to 8% yang akan diberikan kepada peserta. Dan jika berlaku meninggal atau hilang upaya kekal, tiada pampasan atau yang akan diberikan oleh pihak bank. Tetapi bagi dana hibah tunai, kita ada menyediakan pampasan kepada peserta atau waris jika berlaku meninggal atau hilang upaya kekal. Dan jika pemegang akaun hospitalized, so tiada allowance hospital yang diberikan oleh pihak bank, tetapi bagi dana hibah tunai kita ada memberikan RM50 sehari untuk allowance hospital. Maknanya apa yang kita katakan ialah supaya rakyat Malaysia untuk diversify. Maknanya ada pelbagai medium kan, pelbagai medium simpanan lain. Maknanya selain daripada bank, tabung haji, unit trust dan ASB, kita pelbagaikan simpanan dan masukkan dekat dana hibah tunai. Dan ada 4 ciri penting tadi kan Cik Najib, maknanya ada tidak beku, lepas tu dia ada dividen, lepas tu ada juga macam boleh dihibahkan terus kepada penerima hibah dan juga dia ada juga perlindungan. Dan
kita dah tengok perbezaan antara bank dengan dana hibah tunai itu lebih banyak manfaat sebenarnya sekiranya disebabkan rakyat Malaysia ni dia ada moratorium, ada lebihan duit kan sebab sekarang tidak bayar. Tadi pun Puan Syaz ada kongsikan maknanya rakyat Malaysia ada duit lebihan dan ke mana duit lebihan tu boleh disalurkan untuk simpanan. Jadi boleh Cik Najib kongsikan juga macam baru-baru ni ada macam rakan Cik Najib sendiri mengambil macam plan simpanan bersama Warhamna untuk plan simpanan untuk menambah dana simpanan. Jadi apakah macam plan simpanan yang telah diambil oleh rakan Cik Najib, boleh kongsikan? Okey, customer saya ni adalah seorang wanita mid-30, merupakan kenalan saya. Melalui panggilan telefon saya telah membuat fact findings dan mendapati beliau punya surplus cash. Lalu saya menawarkan plan simpanan dan perlindungan yang menawarkan cashback, iaitu setiap 2 tahun sekali untuk tempoh 30 tahun. Di samping itu apabila tempoh matang, beliau akan mendapat jumlah simpanan yang dibuat ini bagi membantu kelangsungan hidup beliau selepas bersara nanti. So kalau kita tengok dari segi dari contoh Makcik Kia ni, so ini adalah plan karisma lah yang saya introduce kepada customer saya. So kalau kita tengok taburan Makcik Kia ni adalah sebanyak RM1,920 setahun. So bulanan lebih kurang dalam RM160. Jadi untuk 10 tahun pertama Makcik Kia akan mendapat cashback selama sebanyak sekali dalam 2 tahun sekali sebanyak RM925 dan pada 10 tahun kedua ialah RM927.50 dan pada 10 tahun yang ketiga adalah sebanyak RM1,250. So apabila simpanan Makcik Kia matang, so Makcik Kia akan mendapat jumlah simpanan sebanyak RM55,983. Dan secara total pulangan tunai yang Makcik Kia terima adalah sebanyak RM69,995.50. So sekurang-kurangnya Makcik Kia telah berjaya menyediakan cash reserve kepada suami dan anak-anak jika berlaku perkara tidak digini ke atas Makcik Kia. Jadi maknanya plan ni menyediakan maknanya perlindungan dan juga simpanan dan juga macam cashback setiap 2 tahun lah. Macam kita tengok tadi Makcik Kia pun bijak juga kan, dia pun buat simpanan disebabkan dia ada lebihan, dia buatkan simpanan macam setiap 2 tahun. Jadi boleh macam Cik Najib kongsikan macam apa yang rakyat Malaysia perlu lakukan sekarang dengan nasihat daripada pakar ekonomi Puan Syaz tadi. So apa yang rakyat Malaysia perlu lakukan sekarang ni dan apa yang Warhamna, kita perlu Warhamna kat sini, kita boleh bantu rakyat Malaysia di luar sana, kawan-kawan kita dekat luar sana. Silakan. Okey, PKP telah bermula pada 18 Mac 2020. So selepas 3 fasa PKP, PKP bersyarat pula dilaksanakan pada 4 Mei 2020. So kita semua tak menyangka berkaitan dengan PKP dan COVID-19 ni. Ia telah mengubah pelbagai aspek kehidupan kita, baik dari segi amalan perniagaan, amalan bekerja, kesulitan pendapatan, kerisauan tentang kesihatan, amalan agama dan begitu juga hubungan sosial. So poin saya kat sini adalah hidup ni penuh dengan uncertainty. So kita tidak tahu bila kita akan sakit atau meninggal dunia. Tetapi kita bertanggungjawab untuk memastikan waris kita terbela dan sekurang-kurangnya bersedia dengan segala kemungkinan melalui perancangan kewangan yang tepat. Justru saya menyeru kepada rakan-rakan dan tuan-puan sekalian, ambil tahu berkaitan perancangan kewangan dan buat keputusan yang bijak demi masa depan tuan-puan sekeluarga. Berhubunglah dengan kami dari Warhamna Consulting Group untuk mendapatkan khidmat nasihat selanjutnya. Tinggalkan mesej tuan-puan di FB Warhamna agar kami dapat hubungi tuan-puan semula untuk memberi keterangan lanjut. #KitaJagaKita. Okey, maknanya kita nak kena jagalah, maknanya kita kena buat perancangan kewangan terbaik, maknanya kita buat sediakan simpanan, kita sediakan perlindungan. Malah plan simpanan kita serendah RM50 kan Cik Najib kan, serendah RM50 sahaja. Jadi untuk kita boleh buat simpanan dan perlindungan. Macam tadi yang Makcik Kia ambil dalam RM160 lah. Tapi kalau paling rendah pun dalam RM50. Okey, jadi sebenarnya Puan Zina, kalau saya boleh tambah, sebenarnya kita boleh adjust sebenarnya. Maksudnya kita punya plan ni kita boleh adjust according to the budget of the customer tu. Kan? So jadi sebenarnya benda ni is very flexible. Kan, untuk tempoh yang berapa lama, macam mana dia punya perlindungan punya type, apa semua kita boleh, I mean when we discuss we can know further and we can advise further with the customer. Betul. Dan saya nak tambah juga sekarang ni disebabkan macam Puan Syaz juga mengatakan bahawa ekonomi ni kita tak tahu bila dia akan stabil sehingga sampai kita betul-betul bertemu dengan vaksin.
vaksin COVID-19. Yeah. Jadi maknanya kita semua terdedah dan saya baru mendapat berita semalam pasar besar TTDI dekat rumah saya, pasar besar TTDI pun baru je ditutup. Maknanya ada dia punya penjual dekat situ salah seorang tu terkena COVID-19 baru. Jadi kita semua terdedah. In fact macam kami pun baru-baru ni hampir macam terkena. Jadi maknanya wabak COVID-19 tu masih berleluasa dan kita tak pasti. Jadi kita kena sediakan perlindungan. Dan dengan semua plan-plan simpanan kita sediakan cash relief sebanyak RM5,000 kan Cik Najib untuk COVID-19 ni sebab kita tak pasti. Kita tak pasti. Maknanya selagi selagi vaksin tidak ditemui, kita semua masih dalam terdedah pada risiko semua, jadi kita tak pasti. Jadi plan simpanan ni macam Cik Najib kata ikut keperluan dan ikut bajet masing-masing. Ya Cik Najib, boleh ada apa nak tambah? Yes. That's the beauty of plan kita ni sebab kita akan cover existing customer dan juga future customer. Walaupun kita tahu yang COVID-19 ni diisytiharkan sebagai pandemik, tapi kita melalui plan-plan kita ni masih juga diberi perlindungan lah sebanyak RM5,000. Ya, itu yang betul. Paling penting lah sebab ada perlindungan COVID-19. Okey, jadi kita nak war-warkan, maknanya semua kita punya nasihat ni kita boleh dapatkan di boleh follow, like dan subscribe kepada Facebook page Warhamna. Kita ada juga di Instagram Warhamna Group, dan sila follow, like dan share kita punya YouTube channel di Warhamna Consulting Group. Dan kita ada dua branch di HQ, iaitu HQ di Pusat Komersial Jalan Kuching Kuala Lumpur, dan di branch lah Subang Bisari Shah Alam, di mana Cik Najib head untuk di Subang Bisari Shah Alam lah. Dan boleh Cik Najib kongsikan mengenai peluang pendapatan ni? Okey, ini adalah salah satu program dual income yang kita offer kepada mereka-mereka yang ingin mendapatkan additional income. So basically kalau kita berjaya memberi khidmat nasihat kepada beberapa customer dan berjaya close customer, dan kita akan dapat commission dari segi commission daripada dual income ni lah, dual income program. Pendapatan. So maknanya kita di Warhamna ni maknanya menawarkan plan simpanan, perlindungan dan untuk jangka COVID juga, dan kita juga menyediakan peluang untuk tambahan pendapatan. Macam tadi ada Puan Syaz ceritakan macam kadar pengangguran pun meningkat. Jadi kita boleh macam ajak kawan-kawan supaya untuk menambah pendapatan bersama kita lah. Okey, final words Cik Najib, mungkin ada apa-apa kata-kata akhir last kepada macam semua kawan-kawan kita dekat luar sana? Pada saya senang je, kita semua kena ambil tahu tentang perancangan kewangan ni. Ia amat penting sebab kita, especially ketua keluarga lah, kita nak kena pastikan kita ada tinggalkan, kita akan bagi kepada waris kita dengan satu peninggalan yang baik lah, instead of kita bebankan dia dengan hutang-hutang kita kan. Jadi perancangan kewangan itu very important, especially bila time sekarang ni. Kita pun tahu berkaitan dengan reality check, yang 5 reality check tu terlampau tinggi, kita punya bankruptcy yang terlampau tinggi, medical cost yang tinggi, education fee yang terlampau tinggi kan. So benda tu semua kita perlu plan bagi memastikan kewangan kita dan keluarga kita sentiasa terjamin. Okey, terima kasih Cik Najib. So saya ucapkan macam terima kasih pada semua yang menonton dalam 15 ke 20 orang yang menonton FB live kita. Kalau ada macam soalan-soalan, so boleh macam kongsikan. Dan ingat kita kata Puan Syaz tadi, berbelanja mengikut keperluan, tingkatkan simpanan. Kami boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk tingkatkan simpanan dengan jadi bijak macam Cik Kiah tadi kan Cik Najib, jadi bijak macam Cik Kiah. Jadi Mak Cik Kiah tadi
Lepas tu kita rancang kewangan kita supaya kita semua dapat menangani macam COVID-19 ni bersama keluarga dan menangani dengan lebih baik lah. So saya ucapkan terima kasih Encik Najib. So kita akhiri FB Live kita insyaAllah. So selamat Hari Raya kalau tak jumpa, insyaAllah selamat Hari Raya. Fazlina. Okay. So thank you. Okay, Assalamualaikum semua. Thank you.